Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, berjumpa kita kembali pada hari ini. Okey, pada hari ini kita akan belajar mengenai bab 4 iaitu pengurusan dan perancangan pelancongan. So, bab 4 ini akan sedikit panjang. So, dia akan mengambil masa lebih kurang 2 kali kuliah juga. Okey, kerana kalau sejam video, para pelajar mungkin akan penat. Okey, dan kadang-kadang para pelajar tidak boleh kita kata fokus terhadap ataupun dengan video yang saya sediakan. So pada hari ini insya-Allah kita akan cover satu subtopik sahaja di dalam bab 4 iaitu pengurusan dan perancangan pelancongan. Bab 4 ni ada di muka surat 51 kalau para pelajar ada buku ataupun soft copy buku. So mari kita mulakan. Subtopik yang pertama adalah berkaitan dengan sumber keuntungan agensi pelancongan. Sumber keuntungan agensi pelancongan pada muka surat 51. So, kalau para pelajar boleh tengok dekat sini, sebenarnya terdapat 4 kategori lah hasil keuntungan agensi pelancongan. Yang pertama adalah komisen, yang kedua adalah komisen tambahan, yang ketiga adalah markup iaitu penambahan harga, dan yang keempat adalah charge perkhidmatan ataupun kalau dalam buku ditulis service charge, charge servis. Dalam bahasa Melayunya adalah charge perkhidmatan. So kita akan tengok satu persatu di dalam slide yang seterusnya. Apa itu komisen? Di sini dalam bab ni, maksudnya di bahagian ni saya akan terangkanlah mengenai definisi mendalam ataupun kita kata definisi serta sedikit mengenai kita kata sumber keuntungan tadi yang telah dijelaskan dalam slide yang sebelumnya. Yang pertama adalah komisen, di mana wang yang dibayar kepada agensi pelancongan yang menjual produk pelancongan. Di sini kalau para pelajar boleh tengok, maksudnya wang itu dibayar kepada agensi pelancongan lah oleh dalam buku tu, pada first paragraph, bukan oleh agensi pelancongan ya, oleh agensi itu tukar kepada pembekal pelancongan. Perenggan pertama, saya baca semula. Komisen adalah wang yang dibayar oleh agensi pelancongan yang menjual produknya. Perkataan agensi di dalam ayat itu dipotong dan ditukar kepada pembekal pelancongan, di mana agensi pelancongan akan menerima wang hasil daripada penjualan produk ataupun perkhidmatan pelancongan daripada pembekal pelancongan, daripada supplier lah. Komisen tambahan pula adalah wang komisen yang lebih daripada kadar biasa yang diterima oleh agensi pelancongan daripada pembekal pelancongan. Maksudnya, sebenarnya komisen dan komisen tambahan ni adalah perkara yang sama. Cuma komisen tu adalah kita kata rate ataupun peratusan yang fix yang selalu diterima. Manakala komisen tambahan pula adalah kita kata unusual. Unusual maksudnya kadar komisen yang lebih daripada biasa yang diterima oleh agensi daripada pembekal. Yang ketiga, kalau para pelajar boleh tengok adalah markup. Markup merupakan harga tambahan yang telah diletakkan agensi di dalam pakej pelancongan dengan mengambil kira keuntungan yang akan diterima. Sebelum kita menjual pakej, so kita akan markup price dahulu. Kadang-kadang ada agensi yang markup 10%, ada agensi yang markup 5%, ada agensi yang markup each item ataupun each element. Dia bergantung kepada agensi. So, itu adalah markup lah. Harga tambahan yang diletakkan di dalam pakej pelancongan. Ataupun dikira sebagai keuntungan. Kemudian, charge perkhidmatan. Charge perkhidmatan adalah charge yang akan dikenakan kepada agensi pelancongan dalam menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan. Yang dikenakan oleh perkataan kepada ni adalah oleh sebenarnya. Oleh agensi pelancongan. Bila buat slide tu, bila dah baca baru sedar ada perkataan yang salah. Oleh agensi pelancongan dalam menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan. Di mana di sini charge perkhidmatan ni adalah charge yang dikenakanlah oleh agensi kepada pelanggan-pelanggan agensi tersebut. Seterusnya adalah kadar komisen dalam muka surat yang sama iaitu muka surat 51. Kalau para pelajar boleh tengok, kita ada komisen kepada ejen pelancongan,
komisen pengangkutan seperti kereta api, kapal dan pelayaran, kereta sewa dan kapal terbang, dan juga komisen kepada kita kata penginapan, hotel, kemudian motel, okey, homestay dan sebagainya. Dan kadar bagi setiap kita kata jenis ataupun jenis pembekal itu adalah berbeza. Kalau tengok ejen pelancongan adalah sebanyak 10%, kereta api adalah sebanyak 10%, yang ini paling maksimum lah. Kapal dan pelayaran adalah sebanyak 10%, hotel adalah sebanyak 10%, dan kereta sewa sebanyak 10%, dan kapal terbang sebanyak 5 hingga 10%. So di mana kadar yang paling maksimum yang biasa diterima oleh agensi pelancongan adalah sebanyak 10%. Zaman sekarang ni kita kata kadang-kadang kadar komisen tu kadang-kadang zero profit. Kenapa zero profit? Kerana kalau kita sedar bahawa pembekal mula reach up, maksudnya mula capai pelanggan ataupun pelancong tu secara terus. Dia tak menggunakan orang tengah lah, tidak menggunakan agensi pelancongan lagi. So kadang-kadang pembekal ni diorang punya kadar komisen tu bukan seperti yang tertulis ni lah. Kadang-kadang ada yang 1%, ada yang 0%, so dia bergantung sebenarnya. So that's why kita kata kadar ni dia akan berubah-ubah lah mengikut perubahan semasa. Okey, seterusnya adalah daripada jumlah yang tadi tu, yang komisen yang diterima oleh agensi tu, sebenarnya agensi perlu bayar macam-macam lagi. Seperti sewa bangunan, gaji, allowance, katalah OT, utility seperti bil air, bil api, yuran keahlian, yuran tahunan untuk bayar kepada IATA, kemudian peperiksaan untuk IATA, kalau ada yuran keahlian untuk mata dan sebagainya. Dan lain-lain lagi, seperti dalam buku, sebenarnya ada juga. So, kalau boleh tengok, kalau kita tengok kat sini, macam internet, kemudian kalau ada promosi, bahan-bahan promosi untuk membuat brochure, banner dan sebagainya. So, banyaklah perbelanjaan sebuah agensi pelancongan walaupun kita kata komisen yang ada. Kalau tidak, macam mana diorang nak run sebab diorang adalah penjual perkhidmatan. So seterusnya, so kalau para pelajar boleh tengok kat sini, ini adalah insentif dan komisen tambahan lah. Apa itu insentif? Insentif adalah kita kata peluang kepada agensi pelancongan untuk memperolehi komisen yang lebih tinggi daripada komisen yang biasa ditawarkan. So, di mana ejen ataupun operator perlu lebih bijak mengatur langkah agar memperolehi keuntungan yang lebih daripada keuntungan yang biasa diterima di dalam sesebuah agensi. Maksudnya, kadar tu akan kadar yang biasalah diterima. Maksudnya kalau kita maksimum 10%, mungkin kalau ejen atau operator tu bijak merancang strategi, so mungkin dia akan dapat lebih daripada 10% tu. So antaranya adalah, kalau komisen tu, hotel peratus komisen 10%, itu kita panggil komisen. Maksudnya kalau maksimum 10%, less than 10% itu adalah komisen. Manakala komisen tambahan adalah 10% ke atas, itu start 11 sampailah berapa-berapa lah. Selalunya kita dapat lihatlah bahawa agensi-agensi pelancongan ni akan membeli tiket awal lah supaya harga yang didapatkan itu adalah harga yang lebih murah. Maksudnya dia deal dengan pembekal awal lah, so di book awal supaya harga tu adalah harga yang lebih murah. Yang ni adalah insentif dan komisen tambahan. So bila kita kata komisen meningkat ataupun komisen tambahan itu diterima, pendapatan agensi pun akan meningkat. So peluang kita kata ejen dan juga operator untuk mendapatkan bonus juga meningkat. Dan ini dalam masa yang sama akan meningkatkan semangat bekerja kita kata ejen dan operator lah. Kerana apa? Kerana mereka tahu bahawa jika mereka buat kerja dengan betul, so diorang akan terima banyak imbuhan. So ganjaran. So that's why kita kata ini adalah salah satu flowchart lah yang boleh dibuat. Salah satu kaedah yang akan meningkatkan produktiviti agensi dengan mencari produk-produk dan perkhidmatan yang memberikan komisen tambahan, kerana ia bukan sahaja dapat meningkatkan pendapatan agensi, tapi dalam masa yang sama juga dapat meningkatkan semangat bekerja dengan pemberian imbuhan ataupun ganjaran tadi yang kita cakap tu. Dengan pemberian imbuhan ataupun ganjaran tadi.
Okey, seterusnya adalah perancangan itinerary. Yang ni yang akan jadi panjang sedikit. Okey, so kita lihatlah juga beberapa perkara. Okey, dalam perancangan itinerary ada di muka surat 52. Okey, ada di muka surat 52. Okey, so kita akan tengok satu persatu lah. Okey, perancangan itinerary. Okey, pertama kita masuk dulu mengenai definisi itinerary. Okey, definisi itinerary ni kalau para pelajar boleh tengok, okey, pada muka surat 52 adalah cara merancang perjalanan dan menyusun jadual perjalanan untuk melawati tempat-tempat menarik. Okey, itinerary ni sama macam jadual perjalanan. Okey, jadual perjalanan ataupun rancangan perjalanan. Okay, cuma bagi industri pelancongan, kita lebih menggunakan terma itinerary itu sendiri. Okay, bukan sekadar merancang perjalanan ke tempat-tempat menarik, tetapi juga menyusun aktiviti-aktiviti menarik, itu adalah itinerary. So, elemen-elemen di dalam rancangan ataupun jadual itu perlu ada lokasi, perlu ada aktiviti dan ada lagi kita kata komponen-komponen lain lah, ataupun elemen-elemen lain yang perlu dimasukkan. Itu adalah itinerary. Okey, antara unsur-unsur yang perlu difikirkan dalam itinerary antaranya ialah iklim, okey, kos, kemudahan, minat pelancong, kadar mata wang dan lain-lain. Okey, kerana apa unsur-unsur ini perlu difikirkan? Okey, kerana apa? Kita ambil contoh pasal iklim. Jika kita tidak menyampaikan iklim yang betul kepada pelanggan ataupun pelancong, kemungkinan baju ataupun kita kata kasut ataupun apa-apa yang dibawa tu tidak boleh digunakan dalam iklim di negara terbabit. Katalah dia ingat dia akan pergi musim bunga sebab agensi pelancongan tak bagi tahu sebenarnya dia akan pergi pada musim sejuk. So dia kena keluarkan kos untuk beli baju sejuk di negara tersebut. So itu antaranya lah. Kemudian kos lah. So dekat situ sebenarnya pelanggan boleh estimate lah kos dia akan keluarkan. Okay, contoh kalau dia nampak dekat situ dalam itinerary dia akan pergi pasar Payang tu sekali. Okay, iaitu untuk membeli cenderhati. So dia nampaklah kat situ ada kos-kos yang perlu dikeluarkan. Okey, kemudian kemudahan lah. Okey, itu pun diletakkan dalam itinerary supaya para pelanggan boleh tengoklah apa kemudahan yang disediakan oleh pihak hotel, pengangkutan dan juga operator dan ejen itu sendiri. Okey, ada pemandu pelancong ke, okey, ada kenderaan untuk bergerak ke ataupun tidak. Okay, kemudian kita lihat juga minat pelancong. So kalau pelancong kita tu ada minat-minat tertentu, so why not kita buat kita punya unsur ataupun package tu lebih kepada minat pelancong kita. Okey, kemudian kadar mata wang dinyatakan juga dan lain-lain lagi yang para pelajar boleh fikirlah sebab itinerary ni adalah satu komponen penting lah di dalam agensi pelancongan sebab agensi pelancongan ni dijual perkhidmatan. So, bila kita kata mereka menjual perkhidmatan, di sini kita dapat lihat bahawa jika jadual perancangan ataupun jadual perjalanan tidak menepati kriteria ataupun kehendak pelanggan ataupun pelancong, dia akan membuatkan, kita cakap dekat sini, kualiti itu berkurangan. Okay, kualiti itu berkurangan. Maksudnya, dia akan di bawah below expectation kita kata tadi below expectation pelancong dan juga pelanggan. So bila below tu kita kata quality package kita akan kurang lah. So kita tak nak itu berlaku. Okay, seterusnya adalah kepentingan itinerary. Okay, kepentingan itinerary kalau para pelajar boleh tengok sebenarnya. Okay, ada pada muka surat 52 juga. Okay, yang pertama adalah nilai dan quality package lah. So bila kita menyusun itinerary tu dengan baik, okay, kita rancang dengan baik, so sebenarnya nilai dan quality package itu akan berbeza dengan package-package yang ditawarkan oleh agensi lain. So that's why itinerary ni adalah komponen yang paling penting sekali dalam sebuah travel agency. Okay, paling penting sekali. Kemudian daya tarikan. Okay, kadang-kadang dengan penyusunan jadual ataupun penyusunan itinerary ni, dia menjadi tarikan kepada pelancong untuk memilih agensi kita. So that's why komponen ataupun elemen dalam itinerary ni sebenarnya perlu menepati kriteria apa yang pelanggan hendakkan. Okey. Yang ketiga, kalau kita lihat sebenarnya dia akan meningkatkan kebolehpasaran produk dan juga perkhidmatan kita. Okey, so bila kita menyediakan itinerary yang mengikut kehendak pelanggan tadi, okey, maksudnya secara tidak langsung, okey, sebenarnya kebolehpasaran kita punya package pelancongan dan perkhidmatan pelancongan tu akan meningkat. Kerana apa? Kerana bila kita nak jual produk kan, okay, selalunya produk tu mestilah
demand dia sama dengan apa yang diperlukan oleh pelanggan ataupun pelancong. Okay, so kepuasan pelancong meningkat. So, bila itinerary bagus, of course, kepuasan pelancong tu akan meningkat lah. Okay, daripada segi pengurusan masa, daripada segi penyusunan jadual, daripada segi penyusunan pengangkutan, penginapan dan sebagainya. So, bila kepuasan pelancong tu meningkat, sebenarnya dalam masa tak sama, okay, kita punya mereka adalah ejen yang akan mempromosikan agensi pelancongan kita. So, that's why itinerary ni adalah komponen yang paling kita kata penting lah di dalam package pelancongan. Okay, kerana apa? Kerana bila kita beri perkhidmatan, okay, kita lebih kepada kualiti. Kerana apa? Kalau kita dapat berikan kualiti terbaik, kepuasan ataupun kita kata nikmat yang pelancong tu dapat lebih tinggi. So, bila pelancong tu dapat kepuasan ataupun dapat apa yang dia nak, okay, dia akan memberikan, kita kata pelancong tu niat ataupun kita kata lebih kepada untuk mempromosikan syarikat kita. That's why kalau kita lihat sebenarnya mouth to mouth, mulut ke mulut punya advertising ni dia sebenarnya lebih kita kata berjalan lah berbanding dengan perkara lain. Sebab apa? Manusia akan mempercayai manusia lain. So that's why kita kata penting untuk agensi kita kata menyediakan itinerary yang terbaik agar kepuasan pelancong itu ada, dan dalam masa yang sama kalau pelancong yang kita entertain tu kita kata puas ataupun puas hati, so mereka akan mempromosikan package ataupun perkhidmatan kita kepada kawan, sanak saudara dan orang lain secara tidak sengaja. Okay, contoh kan, katalah mak awak pergi umrah, buat umrah. Lepas tu nanti kawan mak awak tanya, hari tu kau pergi umrah, kau buat dengan agensi apa? Okay, mak awak pun jawab, hari tu aku pergi umrah buat dengan agensi X. Okey lah, agensi X ni Alhamdulillah semua bagus, proses pun cepat, kita kata makanan disediakan pun sedap, mengikutlah apa yang diceritakan dalam itinerary dan apa yang diorang janjikan. So kemungkinan kawan mak awak tu akan berminat menggunakan agensi X. Okey, kalau katalah agensi X tadi buat palet, buat pasal dengan mak awak. Okey, katalah hari tu engkau buat umrah dengan siapa? Okey, saya ceritakan situasi lah. Okey, so adalah dengan agensi X. Okey, jawab dengan agensi X. Lepas tu agensi X tu, okey, kalau kita tengok sebenarnya mak awak cerita, okey, dia tak berikan lah apa yang dijanjikan. Contoh, ada juga meal yang tidak disediakan. Maksudnya dia kata makan malam disediakan, tapi tiba-tiba je bila aku sampai dia cakap makan malam tak disediakan. Lepas tu kata akan buat lawatan ke Bukit Marwah, tapi tak buat lawatan ke Bukit Marwah. So kawan mak awak tu akan sampaikan, kita kata, berita yang didengar tu kepada orang-orang lain. Katalah nanti ada kawan mak awak kepada kawan mak awak tu, boleh cerita dia bukan main panjang ni kan, nak pergi menggunakan travel agency X tadi. So kawan mak awak yang dah dengar cerita daripada mak awak tu akan cakap lah bahawa agensi X ni tidak menepati ataupun tidak menunaikan apa yang dijanjikan, sebab dia dengar cerita tu daripada mak awak. That's why kita kata mouth to mouth, mulut ke mulut punya promosi ni lebih berkesan. Okay, mulut ke mulut punya promosi ni lebih berkesan. Okay. Okay, kemudian perincian brosur yang terperinci. So, bila kita buat itinerary ni, brosur yang kita sediakan ataupun brosur yang ingin kita jual kepada pelancong tu akan lebih terperinci lah. Sebab that's why bila kita ada itinerary yang lengkap, itinerary yang baik, itu antara kita kata keunikan yang perlu kita letakkan lah dalam brosur kita. Okay. Kemudian agensi juga boleh membuat pemasaran yang menumpukan kepada pasaran pelanggan tertentu lah. So kalau kita tengok itinerary kita tu banyak kita kata extreme sport dan sebagainya. So range umur adalah daripada 19 tahun ataupun 18 tahun kepada 35 tahun. So mungkin lebih daripada tu tak boleh. So pasaran kita lebih tertumpu lah kepada market segmentation. So dalam bab lepas kita dah belajar mengenai market segmentation, kan, macam saya cerita pasal pencil color, buku, pusat tuition dan sebagainya. Okay, bagaimana diorang membuat pasaran mengikut market segmentation diorang dan lain-lain. So ada banyak lah sebenarnya kepentingan itinerary tu, dan lain-lain tu mungkin korang boleh fikir lah. Okay, apa lagi kepentingan itinerary kepada kita kata agensi pelancongan. Okay, sebab agensi pelancongan ni jual perkhidmatan.
So bila jual perkhidmatan, dia harus menyediakan perkhidmatan yang menepati kepuasan ataupun cita rasa pelanggan ataupun pelancong. Kalau tidak, susah diorang nak survive ataupun diorang ingin bertahan dalam industri. Okey, ini adalah jenis itinerary. So kalau tengok kat sini kita ada 5 jenis itinerary. Yang pertama adalah itinerary kepada pelancong. Yang kedua, itinerary kepada pengurus pelancongan. Ketiga, kepada pemandu pelancong. Keempat adalah kepada pengendali penginapan dan juga pengangkutan. Dan yang kelima adalah kepada pemandu. Okey, kepada pemandu. So kita akan tengoklah, kita akan tengok penerangan satu-satu ni di dalam next slide. Okey, yang pertama adalah itinerary pelancong. Okey, ini ada pada muka surat 53. Okey, pada muka surat 53. Okey, di mana itinerary pelancong ini adalah penerangan yang menyeluruh lah. Okey, menyeluruh mengenai package tersebut. Okey, itinerary pelancong ini penting kerana dia akan membantu GIT memilih package lawatan. GIT adalah Group of Inclusive Tour untuk memilih apa package yang mereka berminat. So bila kita pasarkan produk, kita ada package, dalam masa yang sama orang nak tengok juga jadual perjalanan. Okey, bagaimana bentuk jadual perjalanan kita. Okey, kemudian kita tengok kat sini. Okey, kalau awak tengok pada muka surat 53 tu, okey, ada ditulis itinerary direka untuk memberi keterangan yang lebih menyeluruh. Kataan menyeluruh tu ejaan yang salah. So minta para pelajar tengok dan betulkanlah. Okey, so kita lihat dekat sini. Dia juga merupakan rujukan lah kepada para pelancong untuk kita tahu apa jenis package lawatan yang diorang belilah. Okay. Dan kemudian dia akan menjadi rujukan kepada pelancong lah sepanjang perjalanan package pelancongan. Okay. Dan juga menjadi rujukan kepada agensi pelancongan dalam melaksanakan package lawatan. Okay, so kalau lihat dekat sini, kalau para pelajar boleh tengok, okay, saya sambil baca sambil tengok buku lah. So dekat sini antara info-info pentingnya, okay, info itinerary pelancong. Okay, so kalau para pelajar boleh tengok, saya besarkan sedikit slide. Okay, antaranya adalah waktu ketibaan dan waktu berlepas, waktu makan, masa check-in dan masa check-out, mode pengangkutan sama ada menggunakan taksi, kereta, van, bas, aktiviti, apa aktiviti yang dilaksanakan dan lain-lain. Okey, ciri-ciri unik sebuah itinerary ini perlulah memenuhi kehendak peribadi pelancong dan apa yang diharapkan oleh pelancong mestilah dimasukkan dalam itinerary pelancongan. So kalau kita nak menyediakan package pelancongan yang dapat kita kata follow ataupun memberikan kepuasan kepada pelancong, okay, membuatkan pelancong puas hati, so kita kena mengambil kira lah kita kata apa kehendak peribadi pelancong tersebut. Kalau kita beli Food Panda atau Grab Food kan, katalah kita beli kat kedai burger, kat situ kan ada remarks kan, catatan. Okay, remarks, katalah awak nak burger tak nak sayur, so awak tulis tak nak sayur. So kalau penjual burger tu mengikut kriteria yang awak letakkan ataupun remarks yang awak letakkan, nanti awak akan komen penjual burger mengikut dengan teliti requirement yang saya nyatakan. Itu antaranya lah sesama macam agensi pelancongan. So kalau kita nak berikan perkhidmatan yang terbaik, walaupun sebenarnya penjual burger tu jual produk, tapi dalam masa yang sama dia nak berikan perkhidmatan yang terbaik. Okay, dia follow apa customer punya kita kata kehendak ataupun requirement. Okay, itu antaranya lah. Okay, so kalau lihat kat sini, info itinerary pelancong antaranya. Okay, ini adalah aspek-aspek yang perlu diambil kira agar memudahkan agensi menyediakan itinerary kepada pelancong. Ada pada muka surat 54. Okay, antaranya adalah tujuan lawatan, okay, bajet pelancongan, penginapan, pengangkutan, pilihan destinasi, tempat-tempat menarik, okay, aktiviti-aktiviti di tempat lawatan, isu undang-undang dan juga kelakuan ahli komuniti tempatan. So perkara ini adalah perlu dimasukkan lah, okay, di dalam itinerary supaya bukan sekadar agensi dapat menguruskan pelancong ataupun pelanggan dengan baik, tetapi pelancong ataupun pelanggan akan lebih memahami package tersebut. Okay, contoh tujuan lawatan adalah untuk komersial, lebih kepada business trip. Okay, bajet adalah per individu. Okay, kemudian penginapan di hotel. Pengangkutan adalah kita kata kita ambil limo lah, okay, sebab dia orang buat business trip. Pilihan destinasi adalah mereka ingin ke pulau untuk buat retreat, okay, di mana dia orang nak kita kata recharge ataupun re-energize balik diri dia orang.
Tempat-tempat menarik mungkin diorang lebih kepada sightseeing, berehat dan juga kita kata ada LDK, latihan dalam kumpulan untuk menaikkan semangat. Okey, aktiviti-aktiviti di tempat lawatan mungkin ada kita kata bungee jumping ke kita nak buat, okay, diving ke dan sebagainya. Isu undang-undang ini pun perlu dilihat. Contohnya macam di Singapura, kita perlu mengingatkan kepada pelancong dan pelanggan bahawa merokok tidak dibenarkan dan akan didenda. Sesama macam negeri Melaka sekarang, perkara tu tidak dibenarkan. So kita kena kita kata ingatkanlah kepada pelancong kita, okay, supaya mereka tidak melakukan perkara-perkara yang menyalahi undang-undang negeri ataupun negara tersebut. Okay, dan kemudian kelakuan ahli komuniti tempatan. Okay, contohnya kita kena bagi tahulah bahawa ada certain kita kata kaum ataupun bangsa, contoh dekat Malaysia pun dia sensitif dengan beberapa isu. Contohnya kalau kita pergi kedai, okay, kita pergi banana leaf, memang diuruskan oleh India tapi dia ada halal punya sertifikat. Kita nampak daging, kita jangan cakap adakah itu daging lembu. Tak boleh sebab lembu tu adalah kita kata binatang suci. Itu antara kelakuan komuniti setempat lah, so kita kena faham juga. Okay, sebab supaya perkara-perkara ini akan memudahkan lagi agensi untuk mengawal pelancong, dan dalam masa yang sama pelancong tidak akan membuat perkara-perkara yang kita kata tidak dibenarkan di dalam negara ataupun negeri yang mereka lawat tersebut. Okay, itu antaranya lah. Okay, saya harap para pelajar faham pada buku surat 54 sebab dalam buku pun memang tak ada penerangan lah. Okay, memang tak ada penerangan, so saya jelaskan serba sedikit lah. Okay, so kemudian kita ada dekat sini, kalau para pelajar boleh tengok, okay, itinerary pengurusan pelancongan. Okay, itinerary pengurus pelancongan. Ianya penting kerana menjalankan tugasan daripada A to Z. Macam kita tahu pengurus pelancongan, operator pelancongan adalah individu yang menjalankan package daripada awal sampailah kita balik. Okay, sampai akhir. Okay, kepakaran profesional, ilmu, isu-isu semasa lawatan, cara memenangi krisis dan juga pengalaman mereka sebagai pengurus pelancongan diperlukanlah di dalam sebuah package pelancongan ni. Okay, so sebenarnya butiran itinerary mereka hendaklah lengkap dan info penting daripada hari pertama dan hari terakhir percutian perlulah ada. Okay, antara informasi-informasi yang perlu ada adalah nombor-nombor penting untuk dihubungi supaya mereka mudah untuk hubungi. Kemudian rujukan segera sekiranya berlaku apa-apa. Contoh kita di Korea, adakah nak call 999 ataupun nombor lain dan sebagainya. Kadar perbezaan kadar mata wang perlu diletakkan juga. Butiran tarif, tarif ataupun charge bagi hotel dan juga penginapan ataupun kita kata pengangkutan. Butiran pemandu, maksudnya nama, nombor telefon pemandu, kemudian family pemandu yang terdekat, waris mereka ataupun sebagainya, dan juga informasi pemandu pengiring ataupun kita kata pemandu pelancong lah perlu ada. So informasi bagi pengurus pelancongan ni perlu lengkap lah, kerana jika apa-apa terjadi mereka adalah individu pertama yang kita kata pemandu pelancong akan hubungi untuk kita kata tahu apa nak buat next step dia. So that's why itinerary pengurus pelancongan ni haruslah lengkap. Okay, haruslah lengkap, dan butiran yang diperlukan pun sedikit berbeza kalau para pelajar boleh tengok, sebab dia perlukan butiran pembekal-pembekal yang bekerja secara langsung dengan package tersebut. Okay, dengan package tersebut. Okay, kemudian kita masuk itinerary pemandu pelancongan. Okay, di mana di sini itinerary ini direka untuk pengiring, jurubahasa dan juga pemandu pelancong lah. Okay, dia akan ada maklumat dan maklumat tambahan yang diberikan dalam itinerary pemandu pelancong. Antaranya adalah nama pelancong dan juga warga negara pelancong. Cara ketibaan pelancong ke Malaysia ataupun ke negeri, nama hotel yang pelancong akan menginap, program apa yang mereka akan ikuti, apa bentuk-bentuk aktiviti yang akan dibuat, dan juga pengurusan masa perlu ada dalam itinerary pemandu pelancong. Ini kerana kalau kita lihat
Kenapa nama dan warga negara pelancong itu penting? Kadang-kadang mereka juga perlukan umur dan status kesihatan, kerana sekarang yang kita kata bekerja secara langsung dengan pelancong adalah pemandu pelancong. Kerana mereka yang akan membawa pelancong itu bergerak daripada satu destinasi, satu lokasi kepada satu lokasi yang lain. Okay, so diorang perlu pastikanlah kita kata perjalanan pelancong itu lancar. So that's why diorang perlukan nama dan warga negara. Okay, dan kadang-kadang umur. Okay, supaya diorang dapat lihatlah apa yang sesuai, apa yang tak sesuai dilakukan. Okay, kemudian pengurusan masa pun penting supaya pemandu pelancong dapat kita kata membuatkan pelancong tu sampai on time ke sebuah destinasi. So that's why kalau awak tengok kan, kalau awak pergi ke LCC kan, daripada negara China, diorang buat bendera, so diorang panggil untuk datang balik. Okay, selepas diorang berjalan-jalan di suatu kawasan. Itu antara kita kata kerja pemandu pelancong lah. Okay, nama, warga negara, kemudian umur, sudah kena kira. Okay, turun bas kena kira, naik bas kena kira semula. Macam kita pergi zoo negara lah waktu tadika. Itu antaranya lah. So, that's why kita kata pemandu pelancong ni mempunyai tanggungjawab yang sangat besar. So, maklumat yang diperlukan pun kadang-kadang sedikit unik lah. Seperti yang ada di sini. Dan kadang-kadang ada ekstra maklumat lagi. Okay, ini maklumat am lah. Dan juga kadang-kadang ada maklumat tambahan. Contoh macam individu A ni sakit apa, individu A ni tak boleh makan apa, individu B ni macam mana dan sebagainya. Itu antara maklumat tambahan lah. Ini adalah maklumat am lah. Yang ada 6 ni adalah maklumat am yang akan diberikan kepada pemandu pelancong. Okey. Seterusnya adalah itinerary penginapan dan juga pengangkutan. Okey, itinerary penginapan dan juga pengangkutan direka untuk pihak hotel. Okey. Pengangkutan dan vendor-vendor lain. Ejaan bila mak mula buat video baru sedar sebenarnya ejaan ni salah. Okey. Pengangkutan, vendor-vendor lain. Okey, juga dikenali sebagai itinerary vendor ataupun penjual. Okey, itinerary penginapan dan pengangkutan ni perlu selari lah dengan itinerary pelancong. Supaya mereka dapat sediakan penginapan dan pengangkutan tu mengikut jadual lah. Katalah check-in pukul 12, saudara kena bersiap sedia 11.45 semua clear, pukul 12 semua pelancong boleh masuk. Okey, tak boleh buat pelancong tunggu 2 jam, pukul 2 baru boleh check-in contoh. Okey, ataupun pengangkutan kita dah tahu dah aktiviti akan habis 11.30, so 11.15 tu bas dah kena ada supaya apa? Supaya 11.30 semua pelancong dah boleh naik ke atas bas dan bergerak ke destinasi seterusnya. Okay, ini supaya pengurusan masa ni dapat di-manage dengan baik oleh pemandu pelancong dan dalam masa yang sama, bila kita kata vendor ataupun kita kata pembekal penginapan dan pengangkutan ni dapat mengikut jadual, so agensi pelancongan punya pengurusan masa tu pun akan lebih baik lah. Okay, kemudian terdapat juga kita kata arahan ringkas ataupun arahan aktiviti yang disediakan kepada penginapan dan pengangkutan lah. Contoh nak stop dekat pit stop mana untuk mereka bergambar dan sebagainya. Okey, itu antaranya lah. Okey, ini kerana awak tengok pada muka surat 55, okay, saya baca sikit kat buku. Vendor memainkan peranan yang penting untuk memastikan keberhasilan dalam menjayakan pakej pelancongan di sebuah destinasi. Bahagian tertentu dari sebuah itinerary perjalanan mengarahkan untuk membuat aturan yang terancang terlebih dahulu. So, kalau daripada segi penginapan dan pengangkutan tidak terancang, so yang lain pun akan efek. So, kita kena make sure lah yang ni pun terancang terlebih dahulu. Sebagai contoh, okay, kita dah tahu kita punya pelanggan ataupun pelancong akan sampai di hotel pada pukul 12. So, mungkin 11 suku kita akan bersediakan macam kalau kita pergi Hawaii kan, dan orang sediakan air dan orang menari-nari untuk tunjuk culture mereka. Itu antaranya lah, maksudnya kita buat welcome drink, welcome dance, welcome apa-apalah supaya orang tu dapat datang dan sebagainya. Maksudnya rasa diterima lah. Okay, itu antaranya lah preparation yang boleh dibuat. So, dekat situ momen-momen indah dan momen-momen unik tu akan diingati oleh pelancong lah. So that's why kita kata vendor, penginapan dan pengangkutan ni pun perlu memainkan peranan lah. Bukan sahaja agensi pelancongan. Sebab mereka ni adalah pembekal utama. So kalau mereka buat silap, so dia akan efek kepada agensi pelancongan. Okay? Okay, seterusnya adalah itinerary pemandu. Ini adalah itinerary terakhir sekali. Okay? Itinerary pemandu. Okay, sekejap Oh, yang ni. Yang ni adalah kalau para pelajar boleh tengok sebenarnya ini adalah itinerary yang disediakan kepada
yang disediakan oleh pihak hotel lah dan restoran. So kalau tengok kat sini Day 1, okay, ni 2018 16 bulan 3, check in, check out 17 bulan 3. Okay, contact person adalah Mr. Aishin. Okay, kat sini kita tengok lah ada nombor telefon dia. Kemudian address dia adalah Istanbul. Okay, dalam kat sini kalau kita lihat Radisson Blu Airport dan Istanbul ni, lunch detail not applicable. Okay, dinner detail dia akan ada di Radisson Blu Airport, Istanbul. Mr. Aishin juga yang diorang kena hubungi dan adalah set menu mereka. So itu antaranya lah. Okay, day 2 diorang akan check in dekat mana. Okay, breakfast at hotel restaurant. Contact person dia mungkin berbeza di tempat tersebut, Mr. Baki. So kita kata kat sini address dia Bursa. So kita tengok kat sini, okay, lunch pun ada. Okay, kalau tengok kat sini ada yang ada set menu tertentu yang tentukan. Kat sini kalau tengok diorang dah letak dalam menu makanan. So itu antara sebenarnya itinerary lah, hotel detail yang ada lah untuk memudahkan kepada hotel dan juga agensi deal lah, okay, berkaitan dengan menu, masa dan sebagainya. Okay, seterusnya adalah itinerary pemandu. Okay, disediakan kepada pemandu bas lah di sini. Okay, pemandu bas, pemandu taksi, pemandu van dan apa-apalah pemandu yang melibatkan pengangkutan yang ada. Okay, agar waktu perjalanan itu selari dengan itinerary pelancong lah. Okay, kita tak nak nanti itinerary itu lari disebabkan oleh pemandu bas tu yang tidak bersedia. Okay, ringkasan itinerary juga perlu diberikan kepada pemandu bas, van dan lain-lain. Kerana apa? Ringkasan itinerary ni penting supaya diorang boleh prepare lah, katalah nak stop, diorang kena tahu pit stop mana yang diorang boleh berhenti. Okay, contohlah diorang berada di KLCC, diorang kena tahu diorang kena parking kat mana supaya semua pelancong tu boleh bergambar dan sebagainya. Okay, beberapa SOP perlu dibuat lah oleh pemandu bas supaya perjalanan berjalan lancar. Antaranya adalah untuk memastikan aircon, okay, tayar bas, kemudian kebersihan bas sebelum bas tu bergerak supaya tidak berlaku apa-apa lah. Contohnya perjalanan tergendala ke kerana bas rosak, tayar, pancit dan sebagainya. Itu adalah SOP standard lah yang perlu mereka laksanakan. Okay, so bukan senang sebab itinerary dia melibatkan banyak pihak. So kita kena bersedia-sedia lah. Okay, bukan sekadar agensi pelancongan sahaja, tapi kita kata kat sini vendor-vendor, pembekal, kemudian orang-orang ketiga yang bekerja secara langsung dan tidak langsung dengan agensi juga perlu bersedialah di dalam penyediaan itinerary ni supaya perjalanan itinerary ni dapat berjalan dengan lancar. Okay, sebab tu kalau awak kan ada buat nantilah next time insyaAllah awak akan ambil subjek pelancongan Islam. So dalam subjek pelancongan Islam tu awak akan kena buat itinerary. So awak kena tahu dulu adakah tempat itu buka pada hari Selasa ataupun tutup. So ada setengah tempat dia tutup pada hari-hari tertentu. So that's why kita kena study dulu. Okay, kemudian kalau pergi berapa kos yang diperlukan untuk pergi dan kemudian berapa masa yang perlu diambil untuk menghabiskan semua aktiviti. Dan kemudian adakah makanan disediakan dalam itu ataupun tidak. Kalau tidak, bagaimana kita perlu buat. So itinerary tu benda-benda macam tu lah, elemen-elemen begitu. Okay, bukan sekadar masuk saja tapi elemen-elemen begitu. Untuk sampai ke destinasi apa bentuk pengangkutan yang kita perlu gunakan. Itu adalah itinerary. So itinerary lengkap tu dia ada semua perkara lah yang kita sebut tadi. Okay, so seterusnya adalah langkah-langkah untuk merancang itinerary perjalanan. Ada 5 pada muka surat 57. Yang pertama, mengkaji dan menganalisis pakej lawatan pesaing. Yang kedua, waktu perlaksanaan, kekerapan dan keberangkatan. Yang ketiga, senaraikan lokasi utama dan menarik. Yang keempat, susun atur aktiviti lawatan. Dan yang kelima adalah pengurusan masa. So kita akan explain satu-satu dalam slide yang seterusnya. Okay, para pelajar, kita sambung untuk explain one by one mengenai langkah-langkah untuk merancang itinerary perjalanan. Okay, so kita pergi kepada slide seterusnya lah. Okay, di dalam yang pertama tadi, step ataupun langkah yang pertama adalah mengkaji dan menganalisis pakej lawatan pesaing. Okay, kalau kita tengok kan dalam bab 3 sebelum memulakan agensi pelancongan tu kita ada mengkaji pesaing lah, sebenarnya analisis pesaing. Antaranya kita buat SWOT analysis, price analysis. Kenapa penting untuk kita kaji pesaing kita adalah kerana kita kata dengan kajian terhadap pesaing tu kita dapat buat agensi kita jadi lebih baik lah.
Okey, kerana kita tahu apa kelemahan dan daripada produk ataupun package perkhidmatan pesaing tu, apa yang paling customer suka dan sebagainya. Okey, so kalau kita lihat kat sini sebenarnya perancangan sistematik diperlukan untuk menyediakan itinerary lawatan. So, kita memerlukan satu perancangan sistematik lah untuk menyediakan itinerary lawatan ataupun kita kata menyediakan package pelancongan. Okey, so analisis menyeluruh tentang itinerary perlu dilaksanakan lah agar dapat mencari kekuatan dan kelemahan itinerary pelancongan. Kerana apa? Kalau kita jumpa kita punya kelemahan, so kita kena perbaiki lah dalam itinerary kita. Okey, so that's why kita kata analisis pesaing ini penting lah. Okay, bukan sahaja dalam menjayakan organisasi agensi pelancongan tetapi juga dalam menjayakan itinerary. So bab 3 sebenarnya kita dah belajar dah in detail pasal pesaing ni. Okay, apa analisis yang boleh dibuat bagi mengkaji pesaing. So saya harap para pelajar sedikit boleh faham lah. Okay, pentingnya untuk belajar mengenai kita kata kat sini kita kata pesaing itu sendiri. Okay, so kalau kita lihat kat sini, antara perkara yang perlu diambil kira semasa menyediakan package pelancongan ialah package yang kita sediakan perlulah package yang unik lah. Kemudian package yang disediakan perlulah package yang terperinci dan juga harga yang kita kata tadi yang kita nak berikan terhadap package kita perlulah harga yang berpatutan lah dengan apa servis ataupun perkhidmatan yang kita berikan dan juga pelanggan akan merasa puas lah dengan harga yang kita berikan, bukan sekadar kualiti yang baik sahaja. Okey, tapi dalam masa yang sama kita dapat lihat bahawa kita kata kat sini kita beli produk dan perkhidmatan tu kita akan mendapat kepuasan lah, maksudnya pelanggan tu akan lebih seronok. Okey. Okey, itu antaranya lah yang ada. So, dalam next slide kalau kita boleh tengok, okey, untuk mengkaji dan menganalisis package lawatan pesaing itu, putih pula. Okey, kajian analisis yang boleh dilaksanakan adalah kita lihat daripada risalah ataupun brosur pesaing itu sama ada yang bercetak ataupun bukan bercetak, yang ada di website mereka, di Facebook mereka dan ataupun dalam bentuk-bentuk promosi yang mereka laksanakan. Okay, so kita boleh lihatlah daripada sudut pandang customer, point of view. Kalau kita tengok dalam SWOT analysis pun kita kena study pasal pesaing kita daripada sudut pandang customer, bukan daripada sudut pandang pesaing lah, supaya kita dapat lihat diorang punya kelebihan, diorang punya kelemahan dan sebagainya. Okey, dengan melihat bahan promosi pesaing itu, okey, idea dan maklumat yang ada dalam brosur, dalam risalah ataupun dalam banner, dalam website, dalam Facebook itu dapat dikenal pastilah. So kita boleh tengok apa kekuatan pesaing dan sebagainya. Okey, di bawah merupakan dua perkara yang perlu dikenal pasti, iaitu kekuatan pesaing dan juga kelemahan pesaing. So kita tengoklah agensi yang kita anggap sebagai pesaing terhebat itu ataupun yang paling dekat dengan kita tu, apa dia punya kekuatan dan juga apa dia punya kelemahan. So kita dapat lihat daripada situlah. So sebenarnya dalam SWOT analysis pun kita dah belajar benda ni. So saya harap para pelajar bolehlah kita kata buat mengenai kekuatan pesaing dan juga kelemahan pesaing ni. So nanti kita akan pergi kepada next slide. Okay, saya harap para pelajar fahamlah mengenai SWOT analysis tu. Okay, di mana kelemahan dan kita kata kelebihan pesaing itu amat penting untuk kita belajar supaya kita dapat menyediakan package lawatan dan juga itinerary yang bukan sama macam pesaing tapi mungkin lebih baik daripada pesaing. Kadang-kadang kalau kita sedar kan, bila kita meniru tu, kita tiru orang, tapi kadang-kadang kita buat lebih baik daripada mereka. Itu adalah strategi. Kenapa strategi? Sebab kita dah sedar apa kelemahan mereka, so kita akan buat kelemahan yang sama. Kita akan buat kesilapan yang sama, so kita akan buat lebih baik. That's why kita kata kaedah ataupun strategi untuk mempelajari pesaing ni amat penting. So bila kita nampak itu adalah kelemahan ataupun diorang punya kekurangan, so kita jangan follow. Kita buat lebih baik supaya kekurangan dan kelemahan itu dapat ditutup. Okay, itu antaranya lah. Okey, poin yang kedua kalau boleh tengok sebenarnya adalah waktu pelaksanaan, kekerapan dan keberangkatan. Okey, itinerary lawatan sebenarnya perlulah mengikut masa lawatan dan tempoh masa yang telah ditetapkan lah. Kalau 3 hari 2 malam, berapa jam perjalanan dan sebagainya. Okey, di bawah merupakan contoh format lah yang digunakan bagi menyusun atur waktu perjalanan pelanggan ataupun pelancong lah. Okey, ini adalah contoh lah. Mungkin ada agensi yang menggunakan sedikit kaedah yang berbeza. Okey, dia bergantung
kepada agensi tersebut lah. Tapi ini adalah salah satu contoh lah. Antara kita kata komponen yang ada adalah pada jam berapa waktu berlepas. Okey, contoh kita nak bergerak ke Muzium Negara, jam berapa akan berlepas daripada hotel. Okey, pada jam berapa waktu ketibaan di destinasi pertama. Pada waktu apakah waktu operasi perjalanan. Maksudnya berapa kali operasi perjalanan, mungkin tempat itu ataupun kita kata bas itu bergerak. Di manakah titik keberangkatan terakhir? Okey, sama ada kita kata kat sini dia berangkat daripada titik akhir tu adakah domestik ataupun antarabangsa. Okey, sama ada tempat menjemput atau menghantar pelancong disediakan ya atau tidak bagi kita punya package pelancongan tu. Ini antaranya lah, mungkin akan lebih banyak informasi, dia bergantung kepada kita kata agensi bagaimana dia nak menyusun lah. Ini hanya contoh sahaja. Okay, contoh untuk menyusun waktu pelaksanaan, kekerapan dan juga keberangkatan. Okey, seterusnya adalah senarai lokasi utama dan menarik. Okey, itinerary lawatan perlu menyenaraikan lokasi, bandar dan juga transit. So dalam itinerary tu semua senarai lokasi utama dan lokasi-lokasi yang terlibat dalam jadual perjalanan tu perlu diletakkan lah. Okey, maklumat mengenai sejarah, adat, nilai sebuah lokasi merupakan nilai tambah. So sebenarnya kalau kita lihat, kalau kita pergi lokasi utama, so kita kena adalah penerangan yang jelas. Contohnya kita pergi LCC, kita tak bolehlah cakap dekat kita punya pelanggan atau pelancong tu itu bangunan paling tinggi kat Asia Pacific. Okey, kita kena explain sedikit mungkin tahun ditubuhkan bila, siapa yang mula memberikan cadangan idea untuk menubuhkan, berapa tingkat ada floor KLCC tersebut. So mungkin material apa yang digunakan. So bangunan tu sekarang digunakan untuk tujuan apa dan sebagainya. Contoh macam bangunan KLCC lah, kita bagi contoh. So kita kena ceritakan sedikit mengenai sejarah past dia, bagaimana di created, siapa yang terlibat dan sebagainya. Tak bolehlah kita just cakap dekat pelancong kan bila lalu ke KLCC. So that's KLCC. As you can see, it's the tallest building in the Asia Pacific. So you can go and take picture now. So of course, as kita kata sebagai pelancong kita nak sedikit lah maklumat mengenai lokasi tempat terbabit. So kena ada lah. Okay. Kemudian pengendali perlu memastikan susun atur jadual tu mengikut kesesuaian lah. Okey, tak boleh pagi dekat KL, okey, daripada KLCC, makan dekat Negeri Sembilan, okey, makan kat Negeri Sembilan, breakfast, nak rasa roti canai, okey, kemudian pergi dekat Melaka, nak rasa asam pedas, balik malam, pergi dekat Bagalang, Selangor, tu tak boleh. Sebab apa? Dia akan memakan masa yang panjang. So kalau boleh kita kena susun atur tu dengan kita kata yang sistematik lah, supaya jadual perjalanan tu lebih terancang. Okey, geografi. Okey, setempat bagaimana, masa, keselesaan, bukan sekadar kepada pembekal, okey, kepada operator, kepada ejen, kepada pembawa pelancong, okey, tetapi juga kepada pelancong itu sendiri, tempat wajib untuk dilawati dan juga lain-lain lah. Sebab kadang-kadang ada setengah negeri tu ada tempat yang wajib untuk kita lawati, betul tak? So kalau Kuala Lumpur ni antara tempat wajib dia KLCC. That's why awak tengok KLCC tu banyak pengunjung ataupun pelancong daripada luar negara. Kemudian Tugu Negara, tu antaranya. So kita kata ada ikon-ikon tempat-tempat khusus yang menjadi tumpuan pelancong lah. So kita kena lawat. Contoh kalau kita pergi Kuching kan, yang apa kita kata Tugu Kuching tu, itu antara tempat yang wajib dilawati lah. Ataupun kalau kita pergi Langkawi yang ada Tugu Helang tu, itu antara yang wajib dilawati. So tempat-tempat tu, lokasi-lokasi tu kita kena bawa pelancong pergi, sebab itu adalah kita kata keunikan ataupun kemestian pelancong tu kena datang melancong ataupun bergambar di tempat tersebut. Nanti kalau dia balik dekat negara dia nak cerita, I go to Kuching, you know, Kuching is a city cat. Nanti kawan dia kata, can I see your picture? I don't see any cat there. So tak ada. So landmark tak ada. Keunikan tu tak ada. That's why kena bawa ke tempat-tempat wajib lah yang menggambarkan tempat tersebut. Okay, contoh macam Melaka kan. Melaka, kalau kita pergi kat bandar Melaka tu ada Formosa kan. Building Formosa yang colour merah tu. Itu jam besar tu. Itu antara tempat yang wajib untuk pelancong datang melancong lah. Okay, bukan yang pergi dekat apa ni, Mahkota Parade Mall tu, itu bukan. Itu bukan tempat yang wajib lah. Okay, tempat wajib ni adalah tempat yang kita kata ada nilai sejarah dan nilai-nilai yang menggambarkan tempat tersebut. Okay. Seterusnya adalah senarai lokasi utama dan juga menarik. Okay, tempat lawatan kepada GIT dan FIT perlu disusun untuk peta laluan mudah.
Okay, macam saya cakap tadi lah, kena susun tu ikut waktu lah. Janganlah pagi Negeri Sembilan, tengah hari Melaka, malam balik kat Bagan Lelang Selangor, tak boleh. Okay, GIT ni, okay, dalam muka surat 58, kalau para pelajar boleh tengok adalah Group Inclusive Tour ataupun FIT adalah Free Independence Tour. Okay, itu antaranya lah. Okay, pengurangan kos dapat dibuat dan pelancong akan mendapat masa melancong yang lebih lah. So, bila kita susun senarai lokasi tu dengan baik, itinerary tu dengan baik, okay, dalam masa yang sama, kos dapat menjimatkan kos lah, kos minyak pengangkutan tu sebab dia tidak perlu bergerak jauh. Okay, kemudian dalam masa yang sama, pelancong tu dapat spend ataupun kita kata masa di sebuah lokasi tu akan lebih panjang. Okay, maksudnya masa untuk bergambar tu akan lebih panjang. Dia tak rush lah. Okay, maksudnya pagi nak makan dekat Negeri Sembilan, so pukul 8 dah kena keluar. So kena sampai kat Negeri Sembilan sebelum pukul 10. Sebab sebenarnya kalau pukul 11 tu orang dah start brunch. Okay, so pukul 10 kena sampai kat Negeri Sembilan. So settle sampai kat Negeri Sembilan, pukul 10 tu, diorang nak makan-makan. Takkanlah nak makan tu sekejap kan. Mungkin ambil masa dalam sejam. Nak pergi pula ke Melaka. So makan tengah hari selalunya dalam pukul 12 kepada pukul 1. So kena sampai within that time. So kalau nak pergi pula Melaka, sejam setengah. So mungkin tak boleh sampai dalam masa tersebut. So habis, kita kata masa tu banyak dihabiskan dalam bas sahaja. Untuk bergerak daripada satu kawasan kepada kawasan yang lain. So penggambaran ataupun masa pelancong tu untuk menghargai kawasan sekitar negeri tersebut tu tak ada. So kita tak nak lah kalau tu berlaku. Okay. So ini antaranya lah contoh-contoh dia. Okey, berikut merupakan contoh keterangan ringkas lah. Okey, supaya kita bolehlah beri, kita kata ceritakan serba sedikit mengenai bangunan, latar belakang tempat kepada kita kata pelancong kita. Okey, so contoh tempat-tempat lawatan dia, Petronas Tour KLCC, pencakar langit ikonik 88 tingkat, diperbuat daripada apa, diwujudkan oleh siapa, itu antaranya lah. Ini yang saya sediakan ni terlampau ringkas lah. Okey, kemudian Muzium Kesenian Islam Malaysia, ada artifak Islam dan ada ruang moden yang menempatkan barangan Islami. Okey, Batu Kir merupakan kuil Hindu yang terbesar sekali di Malaysia dan dia di dalam Gua Batu Kapur. Okey, boleh cerita juga kat depan tu ada patung tu patung. Nama dia, patung apa, okay, diperbuat daripada apa, tingginya berapa, itu antaranya lah. Kemudian Aquaria KLCC, okay, merupakan akuarium bersaiz besar dengan ada ikan jerung. Kemudian laluan terowong yang orang boleh nampak lah segala hidupan air di dalam akuarium tersebut. Okay, macam kita berada dalam akuarium, dia ada terowong jalan kan. Itu antaranya. Dan boleh cerita juga jenis-jenis ikan yang ada untuk menarik lagi pelancong lah. Kalau diorang ada masa lebih, diorang nak pergi sendiri, pun tak dalam package, so diorang boleh pergi waktu mereka free nanti. Okay, kemudian dataran Merdeka Kuala Lumpur, Merdeka bukan Merdela. Okay, tempat bersejarah dengan tiang bendera. So apa berlakunya sejarah dekat situ, berapa keluasan tempat ni pada awalnya, penyerahan siapa kepada siapa, kuasa siapa dan sebagainya. Itu antara kita kata keterangan ringkas lah yang kita boleh beri kepada pelancong. Okay, supaya mereka nampak nilai package pelancongan yang mereka ambil tu. Okay, bukan sekadar mereka akan dapat melawat tempat menarik, dalam masa yang sama, dalam itinerary tu ada elemen penerangan, lokasi dan juga tempat-tempat istimewa tu secara kita kata briefly, secara ringkas dan padat. Okay, maksudnya sweet, nice and sweet lah. Okay, bukan sweet yang sour, nice and sweet. Okay, seterusnya adalah susun atur aktiviti lawatan. Okey, ini ada pada muka surat 59, aktiviti yang ditawarkan pembekal ataupun pihak ketiga atau bayaran masuk menentukan kualiti itinerary perjalanan lawatan. Okey, sebenarnya kalau kita lihat, kenalah ada susun atur aktiviti lawatan. So, adakah package yang disediakan pembekal ataupun pihak ketiga tu inklusif dalam kita punya travel package ataupun package pelancongan ataupun tidak. Okay, sebenarnya itu yang penentu itinerary lawatan kita. Harga package RM10,000, tapi semua benda yang memerlukan tiket masuk perlu bayar sendiri. So, orang akan tertanya-tanya why. So, that's why kita kata penting lah. Okay, perkara seperti di bawah perlu diletakkan di dalam lembaran kerja operator pelancongan agar memudahkan penyediaan itinerary. Okay, jumlah aktiviti, ada berapa banyak aktiviti dilakukan sepanjang 3 hari pelancong menggunakan package pelancongan agensi. Okey, bayaran aktiviti, berapa bayaran bagi setiap aktiviti yang pelancong akan ikuti. Cukai, ada tak cukai-cukai khas? Contoh macam hotel, dia ada cukai dia.
Okey, kemudian permit. Okey, permit. Adakah tempat-tempat tertentu memerlukan permit? Contoh macam frame, dia perlukan permit masuk. So, kita agensi pelancongan perlulah menyediakan permit awal kepada pelancong dan lain-lain lagi maklumat lah. Okay, ada banyak lagi maklumat kalau saya nak terang. So, nanti para pelajar boleh tengoklah dalam buku pada muka surat 59. Okay. So, ini adalah contohlah. Okay, format aktiviti yang digunakan untuk mengumpul maklumat aktiviti lah. Okay, maksudnya bagaimana kita nak susun atur. Okay. Contohnya aktiviti kita pergi Masjid Putra, kos untuk seorang free. Termasuk tak dalam harga package ya? Kruz Tasik Putrajaya, kos untuk seorang RM25. Termasuk tak dalam package? Termasuk. Kemudian Taman Botani Putrajaya, kos untuk seorang RM3. Termasuk tak dalam package? Ya. Okey, sewa basikal di Taman Botani Putrajaya, kos untuk seorang RM4. Harga aktiviti termasuk tak dalam harga package? Tidak, atas pilihan pelanggan. Sebab ada pelanggan dia boleh berbasikal, ada pelanggan tidak. So kalau kita buat package tu termasuk, okay, mungkin ada orang tak guna pun sewa basikal yang kita dah bayar tu. Kerana apa? Kerana dia tak reti mengayuh. Ataupun orang lebih kita kata seronok berjalan berbanding mengayuh basikal. Okay, so that's why ada aktiviti yang perlu kita masukkan dalam package, ada aktiviti yang kita boleh berikan optional kepada pelancong ataupun pelanggan kerana kita kata requirement mereka ataupun kesiapsediaan mereka tu berbeza. Okay, kalau semua kita beli basikal, tiba-tiba ada seorang je yang tak naik basikal sebab dia tak reti kayuh. So mungkin akan membuatkan aktiviti tu jadi awkward lah. Ada ramai naik basikal, seorang je tak naik. Okay, so kita tak nak lah. Mungkin aktiviti yang kita perlu susun tu bergantung lah. Okay. Kemudian program seminit berharga. Okay, dalam bahasa Inggeris dia sedap bila dia tukar bahasa Melayu dia kelakar sikit, tapi tak apa. Program seminit berharga. Okay, 1 minute valuable lah program. Okay, penyediaan itinerary lawatan yang teliti perlu dilaksanakan agar pengurusan masa pelancong dapat dilaksanakan. Okay, pengurusan masa ni amat penting lah. Okay, sebab tanpa pengurusan masa dia akan membuatkan semua perkara di dalam kita kata tadi agensi ataupun perjalanan pelancong tu akan jadi kelang kabut. Okey, oleh itu, waktu yang sebaiknya dapat digunakan oleh pelancong bukan sekadar untuk melakukan aktiviti yang ada dalam pakej pelancongan, tapi dalam masa yang sama untuk mereka bersantai lah, relax-relax di sepanjang pelancong. Tak adalah untuk daripada satu destinasi ke satu destinasi yang lain tu, diorang terpaksa rush. So, diorang tak rasa seperti melancong, rasa seperti dipaksa untuk melancong. Okey, setiap minit yang ada di dalam itinerary sebenarnya amat berharga lah dalam pakej pelancongan. Okey, so that's why progress minit berharga ni adalah langkah-langkah dalam penyediaan itinerary yang perlu diambil kira. Okey, ini contoh lah. Contoh ilustrasi lah program seminit pakej Putrajaya. 8 pagi kita ada kat Hotel Shangri-La. Kita meninjau persekitaran di Hotel Shangri-La. 8:30 pagi kita ada di Masjid Putra. Okay, kita melihat, mendengar dan bergambar. Okey, kita masuk tengok sekeliling Masjid Putra. Okey, kemudian kalau ada azan kita dengar, kemudian kita bergambar lah di sightseeing. Kemudian Taman Botani Putrajaya pada 9:15 pagi, maksudnya pada time tersebut kita sampai. So bila kita kena berhenti untuk naik bas untuk ke destinasi seterusnya. Contoh 8 pagi Hotel Shangri-La, untuk sampai ke Masjid Putra memerlukan 15 minit. So 5 minit semua kena berada di atas bas. Supaya 8:25 semua sampai di Masjid Putra. 8:30 semua dah bersiap sedia turun daripada bas untuk bergambar dan melihat kawasan sekitar. Dan begitu. That's why program seminit ni amat berharga lah. Okay, ni antaranya lah. So para pelajar boleh baca lah sendiri. Okay, antara masa-masa tu kenapa penting. Okay, katalah kita tengok daripada Masjid Putra, kalau kita pergi dekat Masjid Sultan Mizan, okay, katalah Masjid Putra kita pergi kat Masjid Sultan Mizan kan, 8:30. Masjid Sultan Mizan tu jauh, dalam 20 km. So, sangat jauh. So, tak boleh. That's why susunan tu perlu betul lah supaya kita kata jarak perjalanan tu kadang-kadang boleh dilakukan dengan berjalan kaki sahaja tanpa memerlukan kenderaan. Contoh macam Kruz Tasik Putrajaya dengan Masjid Sultan Mizan ni sesuai sebab mereka berada dalam satu tempat yang sama. Okay, dan Perbadanan Putrajaya pun berada di Masjid Besi. So, mudah. Itu antaranya lah. Okay, susunan tu perlu ada lah. Okay, last kali adalah mencuba sampel itinerary. Okay, mencuba sampel itinerary. So, mana-mana agensi ataupun operator ataupun ejen ataupun siapalah pemandu pelancong sebenarnya perlu mencuba itinerary dahulu. Okay, ini kerana bagi membiasakanlah pihak agensi
sewaktu kita kata melaksanakan itinerary tersebut, jadual perjalanan tersebut. Okey, jika ada kelemahan daripada itinerary yang disediakan oleh agensi, so agensi akan tahulah dan dia boleh tambah baiklah. Mungkin dia boleh siapkan plan A, plan B dan plan C. Okey, dan operator ataupun kita kata pemandu pelancong akan lebih bersedialah dengan sebarang kemungkinan lah, bersandarkan kepada itinerary yang telah diguna pakai ataupun telah dicuba tadi. Okey, mencuba package itinerary sebenarnya dapat meningkatkan kualiti package pelancongan lah daripada semasa ke semasa. Sebab apa? Sampel itinerary ni kalau kita lihat, kalau kita cuba kita nampak ada lompong-lompong kat mana-mana, kita akan cuba tambah baik daripada semasa ke semasa. Okey para pelajar, kod kelas untuk hari ini adalah itinerary. Okey, itinerary kalau disebutnya. Okey, so boleh masukkan dalam Google Form ataupun kedatangan yang telah saya sediakan. Okey, so seterusnya kita akan sambung maklumat latar belakang untuk menyediakan itinerary. So sebenarnya terdapat beberapa komponen lah, iaitu sebanyak lebih kurang 8 komponen latar belakang yang perlu ada dalam menyediakan itinerary. So kita lihatlah satu persatu. Okey. So kalau lihat kat sini, yang pertama adalah durasi tempoh lawatan 3 hari 2 malam. Setiap lawatan tu tempoh durasinya 45 minit ke 30 minit ke bagaimana. Kemudian sebab untuk melancong dan tempat-tempat menarik perlu diletakkan. Kenapa kita nak pergi tempat tu dan apa tempat menarik yang ada di kawasan tersebut. Okay, contoh dekat Perak ada Kelly Castle. Kenapa kita nak melancong kat sana? Mungkin bukan sebab orang anggap itu adalah istana berhantu, tapi lebih kepada seni bina dia. Okay. Kemudian masa minimum yang diperlukan untuk melawat sesebuah kawasan itu pun penting. Kerana apa? Kerana kita risau terlampau rush. Okay, katalah kita ada 40 dalam satu bas, kita minta diorang turun untuk bergambar, kita hanya spend masa 15 minit. So diorang turun saja dah makan masa 10 minit. Okay, diorang bergambar 5 minit untuk naik tu akan lebih masa lagi. So 5 minit untuk bergambar tu amat sedikit lah. So that's why kita kata kena ada masa minimum lah untuk melawat sesebuah kawasan supaya dapat memudahkan lah. Okay, waktu terbaik untuk melawat pun perlu ada. Okay, kerana kita tak nak waktu tu perkhidmatan tu tak buka dan sebagainya. So that's why kita perlu sediakan waktu terbaik lah untuk kita kata pelancong tu melawat di suatu kawasan. Okey, tempat-tempat yang memerlukan permit kawasan pun perlu ada. Okey, contoh macam nak pergi Frin kena ada permit masuk. So bagaimana? Okey, so kita kena dapatkan permit awal lah supaya tak adalah nanti pelancong tunggu lama dalam bas untuk kita settlekan. Okey, ketibaan pertama dan waktu berlepas terakhir daripada lapangan terbang antarabangsa pun perlu ada. Okey, maksudnya pukul berapa yang paling pertama dan yang terakhir pukul berapa. Okey, kita juga kena memilih hotel yang ingin digunakan. So itinerary ni antara komponen yang amat penting lah selepas mereka bentuk. Sebab apa? Dia adalah kita masukkan elemen-elemen tu dengan jelas lah. Kalau hotel tu hotel apa, makan tu makanan apa. Okey, hotel tu apa fasiliti yang perlu ada, dia lebih detail. Okey, kemudian pilihan harga penerbangan dan juga kereta api. Okey, mod perjalanan antara bandar, sama ada nak guna jalan raya ke, kereta, bas, van ataupun kereta api ke, ataupun nak gunakan udara, flight dan sebagainya. Okey, pilihan bandar yang ingin disertakan dalam itinerary. Okey, contoh ada tak bandar-bandar lain yang perlu kita sertakan ataupun tidak. Okey, ini antaranya lah. Okey, ini adalah last sekali. Okey, do and don'ts, perkara yang boleh dibuat dan tidak boleh dibuat di dalam itinerary. Okey, so ada banyak lah kat sini. So sebenarnya ini ada pada muka surat 61, pada muka surat 61. Okey, perkara yang perlu dilakukan antaranya adalah isi butiran tempat berhenti berserta masa dan tarikh. Kita kena adalah pit stop kita. Okey, masa, tarikh. Okey, sediakan ringkasan bandar, negara serta pemandangan yang ada untuk kita jelaskan kepada pelancong kalau berada di bas, van dan sebagainya. Okey, nama hotel, jenis kenderaan dan masa ketibaan dan juga masa berlepas perlu ada dalam itinerary. Okey, sediakan rancangan makan ataupun menu makanan perlu diletakkan dalam itinerary. Okey, link untuk maklumat tambahan. Okey, maksudnya ada tak link-link khas website khas tentang bandar, negara, pemandangan, restoran dan hotel. Sebab apa? Kadang-kadang orang melancong ni orang nak try semua benda. Ada orang nak belajar budaya, so kita kena sediakan. Mungkin ada muzium budaya yang mereka boleh pergi. Ada orang bila melancong dia nak try makanan. Mungkin kita boleh listkan makanan-makanan ataupun kedai-kedai makanan yang diorang boleh lewati bila diorang ada masa sendiri.
Okey. Kemudian sediakan peta yang berkaitan ataupun kita kata sekarang ni orang guna Waze je kan ataupun Google Map. So nama tempat berkaitan. Okey. Sila sediakan nama dan tempat dalam bahasa tempatan lah. Jangan sebut dalam bahasa Melayu, nanti dia nak cari signboard tu dalam bahasa Korea. So dia tak boleh baca. So that's why kita kena tulis dalam bahasa Korea. So at least kalau diorang naik bas ataupun diorang naik taksi, diorang boleh tunjuk dekat pemandu taksi tu. Okey. Sila sertakan maklumat unik tentang destinasi. Contoh, okey, maklumat unik tentang destinasi, adat dia ke? Okey, kalau ada scam dan penipuan pun perlu nyatakan lah. Itu bukanlah unik, itu perkara tak baik lah pun perlu dinyatakan. Okey, perkara yang perlu dielakkan maksudnya don'ts. Jangan isi maklumat terlampau banyak yang boleh menyebabkan kekeliruan. Okey, contoh kat Jepun ni paling famous makan salmon. Sashimi paling sedap. Tapi sashimi ni kalau dibakar lagi sedap. Tapi padahal sashimi tu adalah daging yang kita cakap tadi, yang fresh. So jangan terlampau banyak lah. Mungkin boleh ceritakan sejarah sashimi, kaedah makan sashimi dan mungkin kos satu pinggan sashimi tu bagaimana. So jangan terlampau banyak maklumat lah. Jangan tinggalkan arahan yang tidak jelas. Okay, contohnya nanti kalau you want to go to kita kata convenience store, you go straight and then turn right, turn left and then you can see the building in front of you. Sampai situ. Tapi bila dia turn left, turn right, dia tak nampak pun bangunan tu sebab semua bangunan lain adalah tinggi-tinggi. Okey, jangan lupa tentang maklumat ahli kumpulan lah. That's why dalam itinerary pemandu pelancong tadi ada kan? Nama, warga negara, kemudian keupayaan, tabiat makan, bahasa tu pun perlu ada. Okey, jangan terlampau berlebih-lebih lah dengan hotel. Kita tak boleh lah cakap hotel yang awak kamu menginap ni memang 5 star. Dia ada swimming pool yang sangat besar. Tapi bila masuk tu swimming pool tu memang besar, tapi untuk kanak-kanak yang berumur 6 tahun ke bawah memang boleh muat 50 orang. Tapi bagi dewasa yang berumur 6 tahun ke atas mungkin boleh muat dalam 10 orang dan airnya hanyalah sampai lutut sahaja. So tak menarik lah. So jangan extravaganza sangat cerita tentang kebaikan hotel dan sebagainya. Okey, jangan sertakan nama kedai yang tidak berdaftar, kawasan larangan dan juga kita kata kawasan-kawasan yang kita tidak boleh dapatkan permit. Okey, dan jangan lupa sertakan restoran yang kita perlu showkan lah. Okey, jangan lupa. Okey, jangan lupa sebab tu dalam perkataan don'ts. Okey, jangan lupa sesekali untuk mengesyorkan restoran-restoran halal. Okey, kalau pada pelancong musim, kemudian kita kata makanan yang sedap, murah dan sebagainya. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Itu pun dapat panjang, memang panjang. So bab-bab seterusnya dia akan jadi semakin panjang. So kita kena spend masa yang banyak untuk belajar sekarang. So bab 4 yang seterusnya kita akan sambunglah pada kuliah yang seterusnya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.